Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita ambil sambungan kitab itu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i dalam topik membincangkan berkaitan dengan fidyah Ramadan dan kafarah. Pertama sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fidyah Ramadan. Sebagaimana kita dah selesaikan dah jelaskan dan yang lalu, fidyah ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i wajib ada pada beberapa keadaan, ada bukannya pada seluruh keadaan. Ini katakan dalam keadaan-keadaan tertentu ianya hukumnya wajib. Fidyah ni ibarat kita kata satu bentuk denda lah, ada denda yang wajib dibayar disebabkan seorang itu mungkin sebab tidak dapat berpuasa, ganti kepada keuzuran dia untuk berpuasa itu, ataupun mati Allah Subhanahu wa taala atas sebab-sebab yang lain. Kalau di sini disebutkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, orang-orang yang sudah tua dan sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Makanya mati Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajib bagi mereka ini berpuasa. Tak wajib puasa dah. Tetapi tuan-tuan mati Allah, mereka wajib mengeluarkan fidyah setiap hari. Orang yang kita kata tidak berkemampuan dah untuk dia nak berpuasa, kadang dah nyanyuk ke, dah terlalu uzur sangat katakan, ataupun orang yang terlantar sakit, yang sakitnya memang tak ada harapan untuk sembuh. Jadi mereka ni tak wajib puasa tetapi wajib bayar fidyah. Dan tidak boleh mereka tidak boleh mereka menyegerakan pembayaran fidyah itu sebelum masuk Ramadan. Dia tak boleh bayar awal. Dia tak boleh bayar awal. Maknanya bulan Syaban dibayar dulu. Untuk sebulan puasa Ramadan. Boleh ke? Tak boleh. Dia mesti masuk bulan Ramadan tu baru boleh start bayar. Ada yang berpandangan macam Allah Subhanahu wa taala boleh setelah terbit fajar setiap hari, dan sebelum fajar juga dibolehkan. Maknanya asalnya dibuat hari-hari lah. Satu hari. Tapi kalau kita kata dia nak bayar di hujung untuk semua 30 hari, makanya tuan-tuan mati Allah, di situ semua ada khilaf, ada pandangan, beberapa pandangan di sisi ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sama juga kalau dia nak bayar pada awal Ramadan untuk 30 hari, boleh tak boleh, itu pun ada dikhilafkan. Tetapi yang tak ada khilaf kalau dia bayar awal lah, bulan Syaban memang tak ada, dia tak boleh bayar pada bulan Syaban sebab belum masuk lagi bulan Ramadan. Jadi di sini disebut dia dibolehkan setelah terbit fajar. Terbit je subuh setiap hari dia boleh bayar. Dan sebelum fajar juga boleh. Bulan Ramadan, setiap hari bulan Ramadan tu dia boleh bayar sebelum fajar atau selepas fajar. Mana ada orang nak bayar sebelum fajar kan? Orang bayar selepas fajar. Kenapa selepas fajar? Sebab masa tu dah jatuh hukumnya wajib berpuasa. Jadi dia tak boleh puasa pada hari tersebut, dia kena bayarlah fidyah untuk hari tersebut. Pada ikut hukum asalnya kena bayar setiap hari. Kena bagi makan. Yang kedua, orang hamil yang menyusukan. Apabila keduanya sama ada yang hamil ataupun yang menyusukan, berbuka puasa disebabkan takut anak keduanya. Sama ada orang yang hamil tadi dirisaukan kandungannya, ataupun dirisaukan anaknya tadi kan tak dapat susu yang secukupnya,
Ini kerisauan itu pada anak, bukan pada dirinya, pada anak macam Allah. Maka wajib juga ke atas mereka berdua qada puasa. Puasa qada wajib kerana itu hak Allah atas diri anak mereka, dan wajib dia membayar fidyah disebabkan berbuka, bukan kerana uzur. Bukan kerana uzur. Dia tak dipanggil uzur kat sini, dia panggil macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata takut anak takutkan kepada kemudaratan pada anak yang dikandung. Jadi takut kemudaratan pada anak tu tak dimasukkan dalam uzur untuk diri dia, katakan ada keuzuran untuk dirinya. Wallahu a'lam. Maka sebab itu dia wajib qada dan juga wajib bayar fid. Wallahu a'lam. Yang ketiga, sesiapa yang mempunyai qada, yang ketiga, dia ada qada Ramadan tetapi tidak mengqadakannya hingga Ramadan berikutnya, maka wajib kepadanya qada dan membayar fidyah. Ada wajib baginya qada dan membayar fidyah. Ada. Jadi kalau orang tu bertangguh tahun tak qada puasa dia tanpa keuzuran, makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia wajib qada. Puasanya tak ada ala berganda, puasanya sehari-seharilah. Yang akan berganda ialah fidyah. Katalah tahun pertama dia tak qada, masuk tahun kedua dia tetap kena qada sehari juga puasa dia yang ditinggalkan, tapi fidyah pun kena bayar juga 1 mud. Kemudian tahun yang kedua pula, tahun yang berikutnya dia tak bayar juga lagi, puasa tetap kena bayar 1 hari, tapi fidyah dah jadi 2. Begitulah seterusnya. Dia akan berganda. Ada kiraannya itu. Kalau 1 hari itulah, katakan kalau katalah Ustaz 40 tahun Ustaz, 40 tahun dia ni kiralah, maknanya kalau 1 hari dah jadi 39 mood lah 1 hari, ya tak? Sebab kenapa 40 tu tak kira? 40 tu hari yang setahun yang pertama tak kira, dia tak kena lagi bayaran satu mood tu. Tahun yang kedua baru dia kena mood. Ada 1 mood, jadi dia hanya bayar 39 mood lah. 39 mood berapa, kira lah bersamaan dengan berapa kilo. Ada 39 darab dengan 600 gram, katakan berapa kilo untuk 1 hari selama 39 tahun. Kalau kata kalau kata 30 hari Ustaz, 30 hari darab lah. Maknanya darab lah, kita kata 39 mula kita kata 30 darab dengan 600, ada kita katalah 18 kilo kan, 18 kilo kali dengan 39 hari pula. Kali dengan 39 hari, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata 40 tahun dia tinggalkan puasa, darab kira dia sendiri nak buka kalkulator, kira sendiri nak, kan berapa banyak dia kena bayar fidyah. Tapi puasa tetaplah dia, kalau dia tak boleh berganda, kecuali dia akan jadi berganda apabila tahun berikut pun dia tak puasa juga. So dia akan jadi banyak lah. Kalau kata 40 tahun tu dia akan jadi darab dengan 30 hari. 40 tahun kali dengan 40 kali dengan 30, berapa? 1,300 hari. Ataupun lebih kurangnya itulah, nanti 1,200 ke 1,300. Kalau 30, kalau 40 hari, 40 tahun kali dengan 30, 1,200 katalah. Nak 1,200 hari. 1,200 hari itu lebih kurang berapa? Dekat 2 tahun. Tak, 2 tahun dia punya puasa. So dia kena bayar lah 2 tahun punya puasa. Boleh ke puasa direct Ustaz? 2 tahun. Puasa qada tak ada masalah. Puasa qada dia tidak terikat dengan masa, kecuali waktu haram. Kecuali waktu haram. Waktu haram setahun dan dia 5 hari. 5 hari kita tak ada puasa. Hari Aidil Fitri, Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Itu je tak boleh puasa. Hak lain boleh puasa atas dasar qada, walaupun bentuknya berterusan. Walaupun bentuknya berterusan. Sebab qada dia tidak ada tempoh, dia tak ada had masa yang dia, selama niat dia qada, maka dia boleh puasa bila-bila masa pun tak ada masalah. Baik dah.
Jadi kita kata kalau dia nak qada tu selama dekat hampir 2 tahun jugalah dia nak kena qada. Mau lebih yang tak. Tapi kalau dia nak bagi-bagikan pun boleh, tak ada masalah. Puasa qada tetap hukumnya wajib untuk dia qada. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, dia kata sini membayar fidyah setiap hari 1 mud. Pembayaran fidyah berulang-ulang disebabkan berulang-ulang tahun, ia boleh juga mengqadakkannya. So fidyah wajib dari harta peninggalan si mati. Apabila diwajibkan qada padanya dan kerabatnya tidak berpuasa untuknya atau orang lain dengan izin kerabat atau wasiat dari si mati. Jadi orang kita kata puasa qada hendaklah digantikan oleh ahli keluarganya sendiri. Kalau ahli keluarganya tidak dapat melaksanakan qada, maka boleh orang lain tetapi dengan izin. Dengan izin keluarga si mati. Kalau tak boleh orang lain qadakan bagi pihak dia kecuali dengan izin ahli keluarga. Jadi fidyah ni, denda ni ataupun hendaklah dikeluarkan daripada harta si mati lah kalau ada. Jadi kalau kata harta si mati tu meninggalkan tanah banyak, rumah atau dikatakan duit dalam bank pun banyak, maka bayarlah fidyah ni dulu. Bayar fidyah. Gunakan duit harta yang ditinggalkan. Allahu a'lam. Fidyah ni diberi kepada siapa? Diberi kepada orang fakir dan miskin. Setiap 1 mud itu tidak berlaku pada miskin yang setiap 1 mud itu tidak berlaku pada miskin yang lain. Namun hanya untuk seorang pun boleh, tak ada masalah. Maka dibolehkan memberikan beberapa mud dari 1 orang kepada 1 orang miskin atau 1 orang fakir saja. Kalau kita kata 18 kilo untuk 30 hari tu dia nak bagi seorang pun boleh, tak ada masalah. Ni nak bagi seorang fakir miskin pun tak ada masalah. Ni harus katakan, bukanlah kata mesti kena cari 30 orang kan. Boleh bagi pada seorang. Kalau kata kira-kira tadi 40 tahun punya fidyah puasanya tuan-tuan mungkin mencecah puluh ribu katakan dia kena bayar. Makanya tuan-tuan mati Allah, boleh dibagi-bagikanlah di antara fakir miskin. Tidaklah berjurus kepada seorang saja. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah, maka wajib diberikan setiap 1 mud kepada 1 orang miskin dan tidak boleh diberikan 2 mud kepada seorang miskin dari 1 kafarah. Berbeza dengan mud kafarah. Ni mud fidyah. Dengan mud fidyah tak apa. Dia boleh bagi kepada 1 orang saja. Tetapi mud kafarah dia kena kita kata dia kena lain. Dia kata kalau mud kafarah diberikan setiap 1 mud kepada 1 orang miskin dan tidak boleh diberikan 2 mud kepada 1 orang miskin dari 1 kafarah. Jadi kafarah ni beza sikit dengan fidyah. Wallahu a'lam. So apa dia kafarah? Kafarah ni denda juga, fidyah ni pun denda juga, cuma nama je. Nama beza dan cara pelaksanaannya di sisi ulama pun ada terdapat perbezaan ya kan. Fidyah dengan kafarah. Fidyah tadi cukup kita kata fidyah tu adalah pertama untuk orang tua yang sakit, yang kedua orang perempuan yang hamil yang menyusukan, yang ketiga orang lelaki, seorang yang lelaki atau perempuan yang tidak mengqadakkan puasanya dalam tempoh setahun katakan. Maka bila melepasi setahun dia barulah dipanggil dia kena bayar fidyah. 3 je kumpulan yang kena bayar fidyah. Satu lagi seterusnya ialah kafarah. Kafarah ni denda juga, cuma ada dia punya perbahasannya. Apabila kafarah ni, kafarah berbuka puasa, apabila seorang muslim merosakkan puasa 1 hari dan hari-hari bulan Ramadan disebabkan bersetubuh, maka ia mempunyai 2 keadaan. Dia melakukan persetubuhan ke dia melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan. Maka dia kena yang pertama dia kata
keadaan yang pertama ia terjadi disebabkan uzur, di mana ia mendatangi isterinya dalam keadaan lupa. Dia melakukan hubungan lupa yang dia sedang puasa. Boleh ke berlakunya tu, wallahu a'lam. Isteri lupa, suami pun lupa. Siapa suruh kahwin bulan Ramadan? Ada orang yang buat majlis kahwin dia bulan Ramadan ke, ataupun seminggu sebelum Ramadan ke, lupa dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak tahu haramnya, maka dia dianggap uzur, menyatakan. Ataupun berbuka puasa sengaja, dia berbuka puasa dengan sengaja dan makan dan minum, dia batalkan dulu puasanya, kemudiannya baru dia melakukan hubungan. Kat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam keadaan musafir ataupun sakit, ia berhak mendapatkan keringanan dengan berbuka puasa, kemudian ia bersetubuh. Atau ia berpuasa selain puasa bulan Ramadan, dia puasa sunat, ataupun dia menyangka bahawa malam masih ada, kemudian pun ia bersubuh dan nyata sudah fajar. Atau ia makan dalam keadaan lupa, kemudian menyangka ia telah berbuka puasa, lalu dia bersubuh. Maka semua keadaan ini diwajibkan padanya mengqadakkan sahaja, sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sakit dan musafir. Hal yang macam ni tadi, keadaan dia cukup mengqadakkan hari tersebut saja. Jadi katakan sebab tu orang helah yang nak melakukan persetubuhan tu, dia batalkan puasa dulu. Dia batalkan puasa dulu, kemudian dia melakukan hubungan. Nanti dia hanya qada sahaja. Tapi perbuatan-perbuatan yang begini menurut Allah Subhanahu wa taala sebaiknya dielakkan, kerana perkara-perkara ni dianggap seolah-olah macam sengaja membatalkan puasa, tuan-tuan mati Allah, berbanding dengan jelas benda yang uzur macam terlupa, musafir katakan, ataupun sesuatu dengannya. Hal yang keadaan yang kedua dilakukan tanpa uzur, maka wajib kepadanya qada seperti yang lalu, dan wajib kepadanya menahan baki lagi pada masa siang itu, kerana ia telah berbuka tanpa uzur. Di samping wajib bayar kafarah. Kafarah, wajib bayar kafarah. Kafarah kerana ia telah berdosa menghina kehormatan Ramadan. Setiap persetubuhan, iaitu zina ataupun persetubuhan itu, diibaratkan kepada hukum bersetubuh dan diambil hukumnya berserta ia berhak mendapat ta'zir pula, atau hukuman yang diatur oleh syarak padanya. Jika puasanya rosak tanpa disebabkan bersetubuh, seperti makan, minum, beronani ataupun bergurau senda hingga keluar air mani, maka tidak wajib membayar kafarah. Jadi yang wajib bayar kafarah ini adalah hanyalah pada mereka yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa keuzuran. Tanpa keuzuran. Itu saja. Apa kafarah? Kafarah ni juga diwajibkan ke atas suami, tidak diwajibkan ke atas isteri, katakan. Tetapi dua-dua batal puasanya, dua-dua kena wajib ganti puasa, dan kedua-duanya wajib menahan makan dan minum jika ada berbaki lagi siang hari, sehinggalah kita kata waktu berbuka puasa. Tapi puasa harinya itu tidak diterima ataupun tidak sah, mengatakan puasa hari itu tidak sah kerana dia telah melakukan hubungan. Maka sebab itu dia kena qada, wajib bayar fidyah, wajib bayar kafarah. So menurut pendapat yang lebih sahih, kafarah diwajibkan ke atas suami saja, tidak diwajibkan kafarah kepada isteri. Sekalipun ia dalam keadaan berpuasa, kerana kafarah itu hak harta yang dikhususkan disebabkan persetubuhan, maka dikhususkan kepada lelaki, tidak pada isteri seperti mahar. Dan kerana perbuatan persetubuhan itu dinisbahkan pada suami, maka wajiblah pembayaran kafarah kepadanya, dan akan tetapi diwajibkan ke atas isteri mengqadakkan. Qada, dua-dua kena qada. Dua-dua kena qada. Kenapa? Sebab dua-dua batal. Dua-dua batal puasanya, dua-dua batal puasanya.
Apa bentuk kafarahnya? Bentuk-bentuk kafarah pertama, kafarah yang wajib dibayar disebabkan rosak puasa, disebabkan persetubuhan tanpa ada uzur secara tertib. Pertamanya, wajib memerdekakan seorang hamba. Wajib memerdekakan seorang hamba yang beriman. Kalau tak ada, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ah, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup mereka berpuasa, maka memberilah makan 60 orang miskin, dan setiap satu orang miskin itu 1 mud dari makanan asasinya. Kena bagi makan kepada 60 orang miskin. Ini dalam hadis disebut it'amu sittina miskina. Tak kena beri makan 60 orang fakir miskin. Maka sebab itu berbeza dengan fidyah. Bila Nabi dah kata dalam hadis tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kena bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dijumlahkan denda katalah bagi makan tu, kata satu kali bagi makan RM10 dikumpulkan untuk 60 orang, mana lebih kurang dalam 600 diberi pada seorang. Tak boleh, tak jadi gitu. Kenapa? Hadis kata kena bagi 60 orang. Kena bagi 60 orang. So kena bagi 60 lah. Dia tak boleh kumpulkan 60 tu bagi pada seorang. Tak boleh. Hadis kata 60 orang fakir miskin. Setiap seorang miskin itu 1 mud dari makanan asasi. Jika lemah dari semua tu, tak mampu juga, bagi bebas hamba pun tak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu, bagi makan 60 orang fakir miskin pun tak mampu. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jika lemah dari semua itu, maka kafarah tetap berada dalam tanggungannya. Kerana kafarah itu adalah hak harta yang ditetapkan oleh Allah, sehingga orang berada dalam sehingga tetap berada di dalam tanggungannya. Kerana Nabi SAW telah memerintahkan orang Arab Badawi untuk membayar kafarah dengan memberi sesuatu kepadanya, bersamaan diberitahukan akan kelemahannya, maka itu menunjukkan bahawa kafarah tetap berada dalam tanggungannya. Tetap berada dalam tanggungannya. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kafarah itu tetap wajiblah masih lagi dalam tanggungannya kalau tak mampu semuanya tadi. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, bila seorang sahabat tadi dia kata, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celakalah aku ya, hancurlah aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa yang buatkan kamu ni hancur? Katakan. Maka dia kata, waqa'tu zawjati fi nahari Ramadan, aku telah melakukan hubungan dengan isteri pada siang Ramadan. Katakan. Maka kata Nabi SAW yang pertama, apakah kamu ada hamba untuk dimerdekakan, hamba yang beriman? Katakan. Nabi kata, sahabat kata, tak ada ya Rasulullah. Kalau tak ada, kamu hendak kena berpuasa. Sanggupkah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ada. Kata lelaki tadi, ya Rasulullah, hak sebulan ni pun tak mampu. Tak tahan, tak sanggup. Macam mana nak puasa 2 bulan berturut-turut? Maksud dia tak mampu tu tentang macam Allah ialah 2 bulan ni, sebulan ni pun tak mampu dia nak kawal nafsu dia. Kalau puasa 2 bulan, tak macam mana kata. Apakah kamu ada sesuatu yang dapat kamu berikan kepada 60 orang fakir miskin? Kata dia jawab, Nabi tanya, boleh macam tu kena, kalau tak mampu juga kena carilah 60 orang fakir miskin, 60 orang fakir miskin, dan bagilah, kita tekan makan kepada mereka. Kata lelaki tadi, ya Rasulullah, itu pun aku tak mampu ya Rasulullah. Tak mampu. Maka lalu Nabi SAW masuk ke rumah, bawalah dia seranjang berisi buah tamar. Isi buah tamar. Kemudian Nabi kata, bawa ni, pergilah sedekahkanlah ini. Ia menjawab, sedekahkanlah ini maknanya pergilah ambil makanan ni, ambil seragam makanan buah tamar ni, pergi sedekahkan kepada 60 orang fakir miskin.
apakah ya Rasulullah, dia kata tidak ada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah. Tidak ada di dua daerah panah di Madinah satu keluarga yang lebih memerlukan daripada kami ya Rasulullah. Nabi pun tergelak. Sehingga terlihat gigi geramnya. Kemudian baginda bersabda, berilah makanan ni kepada ahli keluargamu. Ahli keluargamu. Dalam satu riwayat, makanlah kamu dan keluargamu dan berpuasalah satu hari untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita katakan dia masih lagi ala zimmah, masih lagi dalam tanggungan, katakan. Bolehkah orang lain bantu untuk dia bayarkan kafarah ni? Ya, harus, seperti mana Nabi lakukan. Nabi bagi bantuan untuk dia laksanakan dia punya denda tadi. Harus untuk macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak ada, maka dia masih lagi dalam tanggungan zimmah dia. Cuma wajib qada puasa tu tetap hukumnya wajib qada. Wallahu a'lam. Kemudian orang yang paling fakir disebut dalam hadis saya, berikanlah makan kepada keluarga kamu. Itu dikhususkan untuk orang Arab ini. Janganlah kita kiaskan hukum itu sama je pada semua orang, sedangkan benda ni dikhususkan kepada orang Arab Badawi ni. Kerana kafarah itu wajib dibahagikan kepada orang fakir dan miskin. Tidak boleh bagi orang yang fakir yang sanggup memberi makan kepada keluarganya seperti seluruh seperti seluruh kafarah dan zakat, katakan. Mana katakan orang fakir yang sanggup memberi makan, maka masih lagi tanggungan dia. Dia kena tanggungjawablah untuk bayar kafarah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kafarah ni macam Allah Subhanahu wa taala dapat berjumlah banyak. Kafarah berbuka puasa dapat berjumlah banyak apabila terjadi beberapa kali persetubuhan. Kalau dia melakukan persetubuhan dalam 2 hari atau berapa hari, wajib padanya setiap 1 hari 1 kafarah. Wajib padanya setiap 1 hari 1 kafarah. Dia kalau kalau orang itu melakukan hubungan dalam 1 hari itu berulang-ulang kali, dia kena bayar berapa kafarah? Adakah dia kena setiap kali melakukan hubungan tu dia kena bayar 1 kafarah? Kalau dalam hari yang sama, dia cukup bayar 1 kafarah. Tapi kalau hari yang berbeza, maka dia kena bayar kafarah yang berbeza. Maknanya kalau 30 hari Ustaz dia buat gitu, maka 30 hari itu 30 hari itu setiap kafarah dia yang kena ikut tertib. Yang pertama, bebaskan seorang hamba. Tak mampu bebas hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu bebaskan 2 bulan berturut-turut, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. So setiap hari itu kafarahnya kalau tak mampu yang 2 yang atas, dia kena bagi 60 orang fakir miskin makan. 1 hari 1 mud. Ada 60. Qada puasa 30 hari pun kena. Tapi ada orang kata 60 orang okey. Dia sanggup melakukan hubungan tu dengan membayar kafarah, katakan. Wallahu a'lam. Ingat nanti Allah Subhanahu, bukan maksudnya bila dia bayar kafarah kita kata dia cukup dah, katakan, makna dia terhapus dosa. Tidak, tak semestinya, katakan. Dosa, katakan. Dia kena mohon ampun. Ini denda. Ini denda, katakan. Denda di atas perbuatannya tadi dipanggil intihak hurmati Ramadan. Katakan memperlekehkan bulan Ramadan, katakan. Wallahu a'lam. Akan tetapi jika ia tadi saya kata, saya dah sebut tadi, akan tetapi jika ia menyetubui isterinya dalam 1 hari berulang-ulang kali, maka wajib kepadanya 1 kafarah sahaja daripada persetubuhan pertama dan tidak kewajipan pada persetubuhan kedua. Kerana persetubuhan kedua ia telah berbuka puasa sehingga persetubuhan tidak terjadi.
ketika ia dalam keadaan berpuasa. Jika orang yang berpuasa Ramadan bersetubuh tanpa uzur, kemudian datang uzurnya, dia berpuasa dan dia melakukan persetubuhan pada bulan Ramadan, kemudian datang uzur, masih dia buat tak uzur lagi, tapi lepas tu datang keuzuran, tiba-tiba lepas dia buat dia jatuh sakit, dia melakukan hubungan, selesai melakukan hubungan dia kena heart attack, sakit, dia kena sakit, ataupun dia musafir, maka tidak gugur kafarahnya, kerana dia melihat kepada bila masa dia buat tersebut. Bila masa dia buat, adakah masa tu dia uzur ataupun tidak. Kalau ada keuzuran, masa dia ada keuzuran kemudian dia melakukan hubungan, maka dia cukup membayar, mengqadhakan saja puasa tersebut dan tidak ada kafarah baginya. Tapi yang ini dia melakukan hubungan ketika dia tidak ada keuzuran. Tetapi keuzuran itu datang selepas dia melakukan hubungan tersebut. Jadi para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i wajib dia bayar kafarah. Wajib dia bayar kafarah. Kalau jika puasa kat sini katakan, sedangkan jika puasanya rosak disebabkan persetubuhan kemudian terjadi gila ataupun mati pada hari itu, maka menurut pendapat yang asah gugurlah kafarah. Kalau misal kata ada pandangan mengatakan kalau gila ataupun mati pada hari tersebut, maka gugurlah kafarah, kerana ia tidak patut baginya untuk berpuasa, berbeza dengan sakit dan musafir katakan. Tapi tetap kena gantikan puasa ahli waris untuk hari tersebut. Wallahu a'lam. Syarat-syarat pembayaran kafarah. Kafarah tidak wajib dibayar melainkan apabila telah menyempurnakan syarat-syarat berikut. Yang pertama, terjadinya persetubuhan, maka tidak wajib kafarah kepada orang yang berbuka puasa disebabkan makan, minum dan seumpamanya. Itu syarat pertama lah. Yang kedua, lelaki, maka tidak wajib kafarah kepada isteri. Yang ketiga, baligh, tidak wajib kafarah kepada kanak-kanak yang sudah mumayyiz tapi belum baligh. Yang keempat, rosak, maka tidak wajib kafarah kepada orang yang bersubuh dalam keadaan lupa, kerana puasanya tidak rosak. Kalau dia melakukan persetubuhan dalam keadaan dia lupa, adakah batal puasanya? Tak batal. Dia tak batal. Sama buat makan, sama macam makan. Tapi ada orang lupa macam tu. Wallahu a'lam. Kita buat fiqh ni, dia buat andaian, andaian katakan, andaian. Dan yang kelima, bulan Ramadan, maka tidak wajib bayar kafarah kepada orang yang merosakkan puasa pada puasa yang lain. Katalah dia bayar puasa 2 bulan berturut-turut, Ustaz. Dalam dia bayar kafarah tu, dia melakukan juga hubungan. Adakah dia kena denda lagi? Tidak. Kafarah ini hanya pada bulan Ramadan sahaja. Pada bulan Ramadan sahaja. Wallahu a'lam. Yang keenam, berdosa maka tidak wajib kafarah kepada orang yang musafir ataupun orang sakit, sama ada bersetubuh dengan maksud keringanan ataupun tidak bermaksud keringanan. Dan yang ketujuhnya, puasa, maka tidak wajib kafarah kepada orang yang telah makan dan minum kemudian baru ia melakukan persetubuhan, katakan. Ini dia tak wajib, katakan. Jadi batalkan puasa dulu sebelum dia melakukan hubungan, maka dia tak kena bayar kafarah. Tapi setengah ulama yang lain, kalau mazhab lain, dia kata kau batalkan dulu ke baru lakukan hubungan, maka tetap kena bayar kafarah. Sebab dia kata benda tu dianggap tidak menghormati bulan Ramadan. Dianggap tidak menghormati bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat tajuk berikutnya, puasa-puasa sunat, katakan. Puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat mati Allah Subhanahu wa taala banyaklah. Dah kita lihat satu persatu daripada yang afdal, yang berikutnya insya-Allah. Puasa sunat mati Allah, Nabi banyak amalan yang wajib masuk sunat. Kerana Nabi SAW sebut illa an tatatawwa, kecuali kamu melakukan dengan rela hati, dengan iaitu sunat. Semua ibadat yang fardu ada sunat. Salat ada salat sunat. Puasa yang wajib masa Ramadan ada puasa sunat. Ada puasa sunat-sunat yang lain. Kalau kita haji, kalau buat haji kedua jatuh hukum sunat, katakan. Makanya tuan-tuan mati Allah, zakat ada tak zakat? Dia panggil sedekah. Ada zakat yang wajib, katakan. Kalau sedekah hukumnya sunat, katakan. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata itu ibadat, katakan. Syahadah tak ada lah, syahadah wajib, syahadah sunat, katakan. Katakan, tapi empat yang berikutnya tu, yang ibadat tu ada, katakan, yang sunat dengan yang ada yang fardu dan ada yang sunat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunat ini kata Rasulullah SAW, sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 musim. 70 musim. Maknanya sab'u kharifah, daripada api neraka. Mana Allah jauhkan kita daripada api neraka. Jauh. Sejauh mana Ustaz? 70 kharifah, 70 musim. Dan ditetapkan, dan disebut juga dalam hadis yang lain, hadis kursi Allah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya semua amalan anak Adam itu adalah untuknya melainkan puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan disebut juga dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, as-siyam as-sawmu jannah, puasa itu perisai. Perisai. Diharamkan puasa sunat pada bulan Ramadan. Puasa sunat Ramadan kita tak boleh puasa sunat. Sebab dia panggil ibadah yang ghair muwassa'ah. Maksudnya ibadah bulan Ramadan tu tidak boleh digabungkan dengan puasa sunat. Jangan tuan-tuan bulan Ramadan Isnin Khamis niat sekali dengan puasa sunat. Jangan pula puasa Ramadan 13, 14, 15 hari putih tuan-tuan niat dengan puasa sunat hari putih. Tak boleh. Sebab dia ibadat yang ghair muwassa'ah. Maknanya ibadat yang tidak boleh dicampur dengan ibadat yang sama. Macam juga salat fardu zuhur. Tuan-tuan nak gabungkan dengan solat zuhur tu, tuan-tuan nak gabungkan dengan qada, tak boleh. Tak. Tidak boleh digabungkan. Sebab ni fardu, ni wajib, ni wajib. Hatta yang fardu dengan yang sunat pun tak boleh digabungkan. Apatah lagi yang wajib dengan yang wajib. Tak boleh ni aku, ya Allah aku nak sembahyang zuhur, yang zuhur ada dengan zuhur qada. Tak boleh, katakan. Ini tak boleh begitu. Ataupun ya Allah nak saja aku sembahyang zuhur dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak boleh. Tidak boleh begitu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah, antara yang pertama puasa sunat, yang pertama ialah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah jatuh pada 9 pada bulan Zulhijjah, maka dia sunatkan berpuasa pada hari itu bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang melakukan ibadah haji tidak disunatkan mereka berpuasa. Puasa sunat hari Arafah hanya kepada mereka yang tidak mengerjakan haji sahaja. Macam kita yang berada dekat sinilah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, dapat bahawa berpuasa pada hari Arafah itu kafarah, ganjarannya ialah Allah mengampunkan dosanya 1 tahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maknanya ghafarallahu, Allah mengampunkan dosa setahun yang lepas, setahun yang akan datang, 2 tahun penghapusan dosa. Ini pada puasa hari Arafah. Demikian itu kerana hari Arafah ini adalah, dia katakan diriwayatkan
bahawa sebaik-baik hari, tidak, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih besar, tidak ada hari yang lebih besar Allah melepaskan orang-orang yang berada dalam neraka daripada hari Arafah. So hari Arafah ni adalah hari yang besar macam Allah, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jemaah haji yang hadir di padang Arafah disunatkan berbuka, maknanya tidak diwajibkan berpuasa. Tidak disunatkan berpuasa. Kerana mengikut Nabi SAW diriwayatkan daripada Ummu Fadil binti Harith radhiyallahu anha bahawa manusia telah berbeza pada hari Arafah tentang Rasulullah. Sebahagian mereka berkata dia berpuasa, sebahagian lagi berkata dia tidak berpuasa. Kemudian aku mengirimkan kepada beliau satu gelas berisi susu dan beliau berhenti di atas untanya di padang Arafah. Kemudian beliau meminumnya. Kerana orang yang mengerjakan haji itu berada dalam ibadah dan doa pada hari itu dan sangat besar pahalanya. Sebab dia orang yang mengerjakan haji pada hari tersebut dia kena menyibukkan diri dengan berdoa, dan beribadah pada hari Arafah. Jadi rahmat Allah, maka jemaah tidak dianjurkan tidak dianjurkan untuk berpuasa bagi menguatkan tubuh badan kekuatan dan sebagainya. Puasa itu kerana puasa ini pada dasarnya dia melemahkan. Pada dasarnya ia melemahkan sehingga berbuka itu lebih baik bagi mereka. Maka disunatkan berpuasa pada tarikh ke-8 Zulhijjah sebelum hari Arafah, sama ada orang yang sedang melakukan ibadah haji ataupun tidak, kerana ia termasuk hari-hari yang utama yang Allah bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala firman, wal fajr wa layalin 'ashr. Maknanya kalau kita nak puasa, kalau jemaah haji nak puasa pada hari 8 daripada 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4, 5, 6, 7, 8, apa hukumnya? Sunat. Tapi 9 hari bulan je tak perlu bagi jemaah haji. Kita pun sama juga, dia sunat kan. Boleh je kita nak puasa pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nak puasa sunat termasuk dalam perkara-perkara yang amal yang salih katakan. Tapi yang ada dalil khusus hanya pada hari Jumaat, pada hari yang ke-9 iaitu hari Arafah. Hari lain tidak ada. Dan setakat yang saya tahu, macam Allah wallahu alam, cuma kita digalakkan melakukan amal-amal yang salih seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari yang amal salih yang di dalamnya Allah lebih mencintai daripada hari-hari ini. Maksudnya hari yang 10, 1 sampai 10 Zulhijjah katakan. Bahkan disambung dengan hari 13 katakan. Semua ini bukan untuk orang musafir dan orang yang sakit, yang disunatkan bagi mereka berdua untuk berbuka kerana uzur. Kerana uzur. Tapi kalau orang musafir ni, dia walaupun ada keuzuran, kalau dia nak puasa, dia terpulang, dia nak puasa. Boleh je dia nak puasa, tak ada masalah. Naik kapal terbang sekejap je, bukan lama pun kan. Katakan balik Kelantan ke balik mana kau, katakan 45 minit je, dia nak puasa harus. Dia nak berbuka pun harus. Nak buka pun boleh, tak buka pun tak apa, tak ada masalah. Cuma bila masuk bila hari Arafah, orang kita biasanya bila masuk hari Arafah, kadang-kadang ada dah WhatsApp hantar untuk berdoa bertepatan masa waktu wukuf. Itu tidak benar. Itu tidak betul mengatakan. Banyak bila hari Arafah je, maka orang mulalah hantar WhatsApp, pukul 5.30 start waktu wukuf, disunatkan kita semua berdoa. Tidak, itu tidak betul menurut Allah Subhanahu wa taala. Kerana kelebihan berdoa ketika itu, ketika hari wukuf, hanya kepada orang yang sedang berwukuf. Dia tidak terkait pun dengan orang yang tidak berwukuf di situ, kan. Sebab dia adalah special, khas untuk orang yang sedang berwukuf saja. Adapun kita kalau berpuasa, maka berdoa harus, kerana doa orang yang berpuasa ini mustajab, katakan.
Tapi bukan kerana wukufnya tadi di Arafah. Bertepatan masa wukuf tu bukan kerana bertepatan masa wukuf, tidak. Jadi kerana dia berpuasa okey katakan. Tapi mengiktikadkan bersamaan masa dengan waktu wukuf itu tidak betul katakan. Itu tidak betul sama sekali. Wallahu a'lam. Itu yang pertama lah katakan. Yang kan biasanya yang dibincangkan pada hari Arafah ni ialah ustaz, sana puasa hari kalau sana kadang-kadang lewat sehari, kadang-kadang awal sehari, macam mana tu katakan. Kita nak puasa ikut sini ke ikut sana? Nabi kata apa dalam hadis dia? Man sama yaumal Arafah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah tu disebut kat situ merujuk kepada 9 Zulhijjah. Maka ikutlah negara masing-masing 9 Zulhijjah tu bila. Bukan maksudnya puasa hari Arafah tu puasa di Arafah, kata puasa yang merujuk kepada 9 Zulhijjah. Tapi benda tu ada khilaf lah. Ada khilaf ulama. Ada yang kata kok mana pun dia nak ikut Saudi puasa. Dia nak ikut Saudi puasa. Masalah kata kalau dia nak ikut, hatta dia nak ikut Saudi sekalipun, macam Allah susah. Buat bezanya waktu. Kita siang, sana malam. Kita sekarang dah subuh, kita tekan kita dah pukul kat pukul 7. Sana tengah malam. Dia start puasa pukul katalah subuh sana pukul 5. Kita dah pukul apa? Kita dah pukul 10 pagi, pukul 11. Takkan kita nak start puasa pukul 11? Mana boleh? Sebab itu macam tak perlu pun, tak semestinya ikut. Kalau kita puasa awal, belum masuk lagi 9 Zulhijjah kat sana. Kalau kita niat awal, belum masuk lagi waktu 9 Zulhijjah. Kok mana pun. Sebab bezanya masa. Kalau kita sebelah jiran dengan jiran, mungkin tak jauh beza saja 2 jamnya kan. Tapi kita jauh macam Allah. So pandangan yang lebih tepat ialah puasalah yang dipanggil puasa hari Arafah itu puasa 9 Zulhijjah. Bila 9 Zulhijjah kita di sini, maka puasalah pada tarikh tersebut. Walaupun tak sama dengan waktu orang yang berwukuf di Arafah. Kalau sama, alhamdulillah. Tapi kalau tak, biasanya tak sama lah. Biasa tak sama. Dan dia raya dulu, kita raya kemudian. Wallahu a'lam. Sebab anak bulan tak sama tuan-tuan. Setiap negara tidak sama dia punya kedudukan anak bulan. Yang seterusnya pada ranking yang kedua, puasa sunat yang afdal ialah puasa sunat pada bulan Syawal. Puasa 6 yang dipanggil puasa 6. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun lamanya. Seperti puasa setahun lamanya. Kenapa boleh jadi setahun? 30 hari kita puasa bulan Ramadan, 6 hari kita puasa pada bulan Syawal, jumlahnya 36. Maka digandakan 10 jadi 360 hari katakan. Ada 360. Dia orang kata gitulah. Maka perumpamaannya macam setahun katakan. Ada wallahu a'lam. Itu ada pandangan di sisi ulama dalam mengatakan macam mana yang dikatakan setahun. Tetapi yang sebenarnya yang wallahu a'lam, yang sebenarnya itu hanya kiraan saja katakan. Tapi yang jelas dalam disebutkan dalam hadis ini ialah puasa Syawal itu sendiri kelebihannya puasanya ibaratnya puasa setahun katakan. Ada puasa setahun. Hadis ni macam Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pandangan di sisi ulama. Yang pertama, kalau sebab Nabi kata man shama ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, maknanya dia kena selesaikan puasa qadanya dahulu. Kalau ada qada Ramadannya, dan baru dia boleh puasa 6. Maka ikut pandangan ni, dia tak boleh puasa puasa sunat 6 kecuali selepas dia qada puasa Ramadan selesai. Maknanya kalau kata seminggu dia ada puasa qada,
maka dia seminggu dia kena puasa qada dahulu, kemudian dia tambah lagi 6 hari puasa sunat. Ikut pandangan ni. Pandangan yang kedua, dia kata qada wajib, nyatakan, tetapi tempohnya setahun. Maka boleh dilewatkan qadanya tadi pada akhir dan didahulukan puasa sunat puasa sunat Syawal, kerana puasa sunat Syawal terhad pada bulan Syawal. Maka boleh dahulukan puasa sunat Syawal berbanding dengan puasa qada, kerana tempoh qada setahun berbanding dengan puasa sunat tadi tempohnya dalam bulan Syawal sahaja. Ini pun kebanyakan ulama memilih pandangan yang kedua lah, katakan. Ada juga pandangan yang lain. Dia kata niat je qada puasa bulan itu, makanya seolah-olah kita kata istilahnya digabungkan puasa sunat dengan puasa qada tadi. Bagi pandangan yang ketiga ni, dia kata boleh gabung qada dengan sunat. Sebab dia bukan puasa Ramadan, dia qada, kata. Tapi setengah ulama kata tak boleh. Kata mana boleh qada, wajib. Qada tu macam kita puasa Ramadan lah juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata qada tu qada, katakan. Dia tidak sama dengan puasa Ramadan, katakan. Kalau buktinya dalam mazhab Syafi'i tadi kata, sebab apa? Sebab kalau orang melakukan persetubuhan pada ketika dia qada puasa Ramadan, dia tidak dikenakan hukuman yang sama masa dia bersetubuh pada bulan Ramadan. Jadi terdapatnya perbezaan. Wallahu a'lam. Jadi ada yang setengah ulama membenarkan puasa qada dan puasa sunat 6 itu dikombainkan. Dikombainkan. Itu ada pandangan, katakan. Yang ni ramai orang perempuan pilih pandangan ni lah. Orang ramai pilih pandangan ni. Jadi dia qada, dia niat sekali dengan puasa sunat 6, katakan. Wallahu a'lam. Ada juga yang berpandangan bahawa kalau dia berpuasa puasa qada pada bulan Syawal, katalah 6 hari dia berpuasa, maka sudah mencukupi baginya. Sudah mencukupi. Sebab syaratnya tadi katakan dia berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dia tak pun tidak menjuruskan sama ada puasa itu puasa sunat ke, puasa qada ke, ataupun sewaktu dengannya, katakan. Jadi kalau dia dah puasa qada, cukup dengan dia niat puasa qada sahaja, untuk dengan harapan dia juga dapat secara automatik dia puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jika qadanya tadi 6 hari ataupun 7 hari. Wallahu a'lam. Tapi kalau qadanya 3 hari, tak dapatlah dia 6 hari, kena tambah lagi lah 3 hari untuk puasa sunat pula. Wallahu a'lam. Jadi di situ ada beberapa pandangan. Kalau kita lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tidak qada puasanya kecuali pada bulan Syaban. Aisyah tidak qada puasanya kecuali pada bulan Syaban. Itu menunjukkan bahawa qada itu boleh dilewatkan. Boleh dilewatkan selagi mana dalam tempoh. Wallahu a'lam. Maka jikalau berpuasa pada bulan Syawal, qada atau nazar atau sebagainya, maka berhasillah sunat baginya. Itu yang saya kata tadi kan. Akan tetapi tidak berhasil pahala yang disebutkan secara khusus dari orang yang luput puasa Ramadan dan menggantikannya pada bulan Syawal, kerana tidak dinamakan dengan puasa 1 tahun. Wallahu a'lam. Jadi kita kata tak samalah orang yang puasa berasingan dengan puasa dengan niat, katakan. Dengan niat yang dikombinkan. Tentulah yang dibuat asing tu lebih baik. Puasa qada dan puasa sunat dibuat juga puasa sunat 6, katakan. So tak sama dengan orang yang combine-kan qada dengan sunat sekali, ataupun hanya dia cukup dengan qada saja pada 6 Syawal tu sebanyak 6 hari, katakan. Dia puasa tanpa dia niatkan sunat. Dia tak samalah dengan orang yang buat berasingan. Wallahu a'lam. Itu pandangan yang ada di sisi ulama. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah bagi besok kita sambung lagi dengan mati Allah. Kalau beberapa lagi puasa sunat yang ada
untuk kita lihat kan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kalau adalah, kalau tak ada tuan-tuan mati Allah, setakat tu sahaja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan mati Allah sedikit yang dapat dikongsikan, sama-sama kita dapat apa ni, ialah maklumat ataupun ilmu, kemudian bergunalah untuk kita pada masa-masa akan datang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jadi setakat itu saja, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.